النجاسة هذا يحرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni dapat kita bertemu sekali lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Boleh minum tuak, insya-Allah Ji. Nanti sampai Kelantan kita hello boleh minum tuak, insya-Allah. Alhamdulillah, baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara yang masih lagi bersama dalam pembicaraan ataupun diskusi kitab 132 langkah penyucian jiwa. Malam ni insya-Allah kita sambung lagi, iaitu pada pelajaran yang ke-19 pada muka surat 34. Di bawah tajuk tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang. Tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada matlamat yang paling besar dalam hidup kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala mencintai kita dan meredai kita. Itulah doa yang selalu kita baca ketika mana di bulan Ramadan yang lepas. Kita ulang-ulang doa ini. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ridhaka, akan keredaan Engkau, dan juga wal jannah, dan kami minta syurga. Jadi keredaan maknanya Allah Ta'ala reda, Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala cinta. Ini adalah matlamat utama sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada benda yang lebih besar dalam hidup kita melainkan Allah Subhanahu wa taala reda, Allah Subhanahu wa taala suka, Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Baik. Sekarang kita nak tahu, sebagai seorang yang hidup di dunia ini, walaupun kita tak pasti, tidak ada berita kepastian daripada Allah Subhanahu wa taala, adakah Allah Subhanahu wa taala telah redha ataupun tidak redha pada kita. Sebab Allah Taala dia tak hantar bil kat kita, dia tak hantar surat kat kita. Dia cakap, ya aku dah redha kat kau si fulan bin si fulan, aku redha kau. Tak, Allah Taala tidak buat macam tu. Jadi macam mana kita nak tahu yang Allah Subhanahu wa taala dah redha kepada kita, supaya dengan kita tahu tadi kita lebih bersemangat untuk meneruskan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan pengetahuan tadi kita akan lebih bermotivasi. Dengan tanda-tanda itu tadi kita akan lebih bermotivasi untuk melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi di sinilah malam ni kita nak bincang apa yang disebutkan oleh pengarang kita ini, iaitu tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Baik,
kata dia sesungguhnya tangisan dan rasa khusyuk merupakan antara tanda-tanda Allah mencintai seorang hamba. Manakala keras hati dan tiada khusyuk merupakan tanda-tanda Allah membiarkan hamba tersebut. Jadi, dalam kitab ini, walaupun sebenarnya tanda Allah Ta'ala mencintai seseorang itu banyak, tetapi almarhum Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti memfokuskan antara perkara utama sebagai tanda Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencintai kita, iaitu kita boleh menangis dan boleh merasa khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak menangis kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana mengingatkan dosa-dosa yang telah kita lakukan, mengingatkan kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, maka menangis yang macam ini suatu benda yang susah kita nak buat. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis, ainan la tamassahuman nar yaumal qiyamah. Ada dua mata yang mana tidak akan disentuh mata itu oleh api neraka pada hari kiamat. Jadi kalau mata tu dah tak disentuh oleh api neraka, maka anggota lain pun dia tidak akan sentuh juga. Jadi dalam istilah ilmu balaghah dipanggil min itlaqil juz'i wa iradatil kulli, iaitu dengan sebut sebahagian daripada anggota tetapi sebenarnya dimaksudkan seluruh anggota badan. Maksudnya mata yang tidak disentuh oleh api neraka pada hari kiamat, dengan makna bukan mata sajalah, seluruh anggota kita, badan kita tidak akan disentuh oleh api neraka pada hari kiamat. Siapakah mata yang tidak disentuh itu? Iaitu ada dua mata, kata Nabi SAW. Ainun batat harisun fi sabilillah, iaitu mata yang berjaga kerana mengawal sempadan negara orang-orang Islam, tentera-tentera yang berada di sempadan, yang berada di tepi-tepi sempadan negara Islam, yang menjaga daripada negara Islam dimasuki dan diceroboh oleh tentera kafir. Mata yang berjaga malam ni, ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Wa ainun bakat min khasyatillah, dan mata yang kedua ialah mata yang menangis kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi takutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menangis kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu salah satu daripada tanda Allah Ta'ala mencintai kita. Allah Ta'ala boleh jadikan kita, boleh gerakkan mata kita, boleh gerakkan hati. Mata ni dia nak keluar air mata, dia berpunca daripada hati. Hati kita ni ada perasaan, satu perasaan yang menyebabkan boleh keluar air mata, itu kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita boleh keluar air mata kerana benda lain. Keluar air mata kerana perniagaan rugi, keluar air mata kerana ditinggalkan kekasih, keluar air mata kerana ditinggalkan isteri, ditinggalkan suami, keluar air mata kerana kematian ibu dan ayah dan sebagainya. Tetapi jarang orang yang boleh keluar air matanya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Kerana nak mendapatkan kedudukan kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kita dan cinta Allah Ta'ala kepada kita bukanlah suatu kedudukan yang mudah, tapi dia adalah suatu kedudukan yang amat istimewa. Jadi sebab itu dia kata di sini, tanda Allah Ta'ala sayang dan cinta kat kita, boleh menangis dan rasa khusyuk, suatu rasa rendah diri, rasa hadir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Sedangkan orang yang tidak boleh menangis, keras hatinya, dan juga orang yang tidak ada rasa khusyuk, semayang tak khusyuk, apatah lagi di luar semayang, maka orang ni adalah orang yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu orang yang tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sementara itu, ada manusia yang menganggap bahawa khusyuk sama ada ketika ibadah maupun di luar ibadah ialah perkara yang pelik. Manakala hati yang keras pula ialah perkara yang normal. Ada orang yang beranggapan macam tu, khusyuk ni benda pelik lah dia kata. Bahkan orang yang jiwa dia ataupun himmah dia rendah, dia menganggap khusyuk ni suatu benda yang sukar nak dicapai. Kan? Sebab itu tuan-tuan semua, kita dalam hidup kita,
Kita kena himmah tinggi. Apa himmah tinggi? Kita kena target dan cita-cita kita tinggi dalam urusan akhirat. Aku nak jadi macam ni. Tak jadi itu tak apa, itu hal lain. Tetapi cita-cita kita, himmah kita tu kena tinggi. Jangan kita dalam urusan akhirat ni, himmah kita ni rendah je kan. Tak apalah, yang penting sembahyang fardu jadilah. Tak apalah, asalkan sembahyang fardu tak tinggi apa, okeylah. Jadi orang yang macam ni dia panggil himmah dia rendah. Dia nak himmah dia tinggi. Ini maknanya aku nak jadi macam orang-orang yang boleh khatam Quran sekali sehari ke 2 kali kan, ataupun sebulan sekali ke. Maknanya ada target kita. Jangan kita okey ni kan, ada main okey gitu, tak boleh. Sebab kita disuruh untuk melihat amalan dunia ini kepada orang yang di bawah. Disuruh kita melihat amalan akhirat kepada orang yang di atas. Tapi kebanyakan daripada kita terbalik. Yang urusan dunia tu kita tengok orang yang di atas. Kita dah ada macam-macam, tapi duk tengok orang yang ada macam-macam lebih pada kita. Jadi akhirnya tuan-tuan semua menjadi lebih tamak tuan-tuan semua. Dan tamak itu adalah salah satu daripada pintu-pintu syaitan untuk masuk ke dalam hati kita. Imam Ghazali sebut dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, hati kita ni dia ibarat macam kota. Dan kota ni duduk di dalam, kemudian kota ni di sekelilingnya tu ada pintu-pintu kota. Jadi untuk masuk ke dalam kota tu dia ada pintu-pintu dia. Antara pintu utama ialah tamak tu tadi, tamak, hirsun. Dan yang keduanya hasad dengki. Sebab itu Nabi Nuh AS ketika mana banjir besar, Nabi Nuh bawa yang naik ke atas kapalnya ni berpasang-pasangan. Ada 40 pasang semua. Burung pasang, binatang berpasang-pasang. Jadi berpasang-pasangan semua. Tapi Nabi Nuh AS melihat ada satu orang duduk kat penjuru tu, dia tak ada pasangan. Lalu Nabi Nuh bertanya, kau ni siapa ni? Kata dia, aku adalah yang diutuskan oleh Allah untuk menyesatkan manusia. Rupanya dia tu iblis. Jadi Nabi Nuh katalah, kau sesatkan manusia dengan apa? Kata dia, aku sesatkan dengan 5 perkara. Tetapi aku akan ceritakan kepada engkau 3 perkara yang utama. Yang 2 lagi aku tak nak ceritakan engkau. Tak perlu cerita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada Nabi Nuh AS. Kata Allah Taala, kau tanya kepada dia yang 2 tu lagi. Yang 2 tu. Yang 2 yang dia tak nak cerita tu. Yang 3 tu tak payah tanya, itu tak penting. Macam tu. Jadi Nabi Nuh AS dapat wahyu kepada Allah Ta'ala. Lalu Nabi Nuh pun tanya, tak apalah kau tak payah cerita yang 3 tu. Aku nak tahu yang 2 tu. Lalu Iblis tadi menceritakan kepada Nabi Nuh bahawasanya aku akan, apabila nak menyesatkan manusia, ada 2 perkara utama. Bila aku nak masuk ke dalam hati manusia, aku masuk melalui 2 pintu utama. Pintu yang pertama nama dia Al-Hirsu, tamak. Seorang tu bila dia tamak, tuan-tuan semua, dia buta mata hati, habis. Dia tak kira halal haram pun semua, habis. Dia tak kira yang sah batal, dia tak kira. Yang penting dia dapat je apa dia nak. Itu tamak. Itu pintu pertama syaitan masuk, tamak. Pintu kedua iaitu hasad, iaitu dengki. Bila seorang tu dengki, dia tak kira ada halal ke haram, yang penting dia akan dapat memuaskan hati dia. Jadi kepada orang yang dia tak suka tu tadi, jadi benda buruk, jadi benda yang tak baik dan sebagainya, seperti mana kehendak nafsu dia. Dia tak kira dah benda tu halal ke haram, yang penting tercapai cita-cita dia. Jadi itu antara 2 pintu utama syaitan masuk ke dalam hati kita. Okey? Baik. Sementara itu ada manusia yang menganggap bahawa khusyuk sama ada ketika ibadah maupun di luar ibadah ialah perkara yang pelik, manakala hati yang keras pula ialah perkara normal. Ada orang yang macam tu, beranggapan kalau nak khusyuk ni bukan benda mudah, kata dia. Bahkan dia kata, ada ke orang khusyuk kan? Lepas tu bila dia dengar cerita wali-wali Allah kan, cerita pelik-pelik sikit, orang boleh semayang 100 rakaat malam-malam, dia rasa, ada ke? Sebab dia ambil benda tu ukur kat diri dia. Bahkan sekarang ni pun ada orang yang semayang 100 rakaat malam. Tuan-tuan, ada ramai wali-wali, ulama-ulama di negara Arab dan sebagainya. Saya tak perlulah sebut nama, tuan-tuan boleh cari sendiri. Sekarang ni
Ada yang sembahyang sampai 100 rakaat. Kan? Sekarang ni pun. Kan? Apa nak peliknya? Jadi kita, ada orang yang pelik, dia ukur dengan diri dia, tuan-tuan semua. Sebab itulah orang buta sentiasa menganggap matahari itu tidak ada. Kerana apa? Kerana kebutaan matanya. Gitu. Bukan kerana matahari itu tidak ada, tapi kerana dia buta. Baik. Sebenarnya orang ini lebih teruk daripada mungkin dia menganggap bahawa dia tidak pernah berbuat dosa sehingga dia berasa pelik melihat orang menangis dan khusyuk dengan penuh penghayatan. Sebenarnya orang ini lebih teruk daripada pelaku maksiat kerana dia kagum dengan dirinya sendiri. Jadi kadang-kadang orang macam ni lebih teruk lagi. Orang yang rasa apa benda hairan orang boleh khusyuk dan dia rasa dia tak pernah buat dosa dan sebagainya, dan dia rasa tak perlu menangis. Kenapa nak menangis? Kerana dia tak ada dosa dan sebagainya. Kadang-kadang benda ini orang yang macam ni apa benda lebih teruk lagi daripada pelaku maksiat. Kenapa? Kerana orang yang melakukan maksiat, kadang-kadang selepas dia berlaku maksiat, dia menyesal. Berlaku maksiat, dia menyesal. Berlaku maksiat, dia menyesal. Dengan penyesalan itu, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosanya. Sebab walaupun berulang kali, insya-Allah Allah Taala ampunkan dosa dia. Tapi orang yang tak pernah rasa dia buat dosa, rasa dia sombong dan sebagainya, dia rasa hebat, ini masalah bagi dia. Ini pengalaman sahabat saya ni, Tuan Haji Zain. Tuan-tuan semua yang selalu pergi, bukan selalu kot, pernah pergi ke Yaman. Haji Zain kata selalu kan, tak betul pula nanti kan. Yang pernah pergi ke Yaman, khususnya bulan Ramadan, mereka biasa solat tarawih 1 rakaat. Ulama-ulama Yaman ni, seperti yang saya sebut tadi, ada tuan-tuan semua. Di Yaman, semayang di bulan Ramadan, semayang tarawih 100 rakaat. Kita yang 20 pun letih kepala lutut. Sebab kita fikir dengan diri kita. Baik. Adakah di sana orang yang maksum daripada segala kesalahan selain daripada Rasul dan Nabi? Tiada. Mengapa Allah tidak menjadikan kita juga boleh maksum daripada sebarang kesalahan? Kenapa Allah Ta'ala tak buat kita maksum juga macam Nabi dan Rasul? Apa hikmahnya? Hikmahnya hal ini demikian, agar kita sedar diri kita dan tidak berkata kepada Allah, hitunglah amalanku dengan adil, tidak perlu mengasihani aku. Jika aku melakukan walau sebesar zarah maksiat, maka hitunglah dia. Jadi tuan-tuan semua begitu. Kadang-kadang kalau Allah Ta'ala tak buat kita ni berdosa, antara hikmah Allah Ta'ala buat kita ni seorang yang berdosa ialah supaya kita tidak rasa sombong kepada Allah Ta'ala. Kalau tak ada dosa, boleh jadi dia ni sombong. Jadi di akhirat besok-besok, dia akan minta pada Allah Ta'ala untuk hitung amalan dia. Ya Allah, kau hitunglah amalanku semua. Hitung amalan aku. Dengan amalan aku nak masuk syurga. Pernah terjadi tuan-tuan semua, seorang manusia, seorang hamba Allah Ta'ala di zaman dahulu kala, diceritakan bahawasanya dia ni beribadat lama, tuan-tuan semua. Kemudian di akhirat bila dia mati, benda ni dah dicerita oleh Nabi, tetapi benda ni tak berlaku lagi dicerita. Bila dia mati, maka nak dimasukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata, masukkan dia ke dalam syurga dengan rahmatku. Lalu tuan-tuan semua, dia rasa dia buat amal ibadat banyak, dia tak pernah buat maksiat dan sebagainya. Lalu dia kata, tak, aku nak masuk syurga dengan amal ibadat aku, bukan dengan rahmat Allah Ta'ala. Ini timbul kesombongan itu. Lalu Allah Ta'ala kata, tak apalah kalau nak masuk syurga dengan amal ibadat engkau. Baik, ambil amal ibadat. Dia ambilkan amal ibadat yang dia ibadat selama puluhan tahun itu. Kemudian diletakkan dalam timbangan dan ditimbang dengan mata sebiji. Dia ambil nikmat mata sebiji dan letak sebelah. Rupa-rupanya berat lagi mata sebiji. Maknanya nikmat mata sebiji itu lebih berat lagi daripada amal ibadat yang dia buat puluhan tahun itu. Maknanya kita nak balas nikmat mata sebiji dengan amal ibadat kita pun tak boleh. Apatah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Sebab tu kita tak boleh sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita jangan rasa kita buat amal ibadat ni kita dah boleh masuk syurga dan sebagainya. Kerana amal ibadat kita ini pun hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Tiada seorang pun yang layak berkata sedemikian kepada Allah.
Sesungguhnya setiap daripada kita pernah melakukan maksiat. Oleh itu kita semua sewajarnya beristighfar, memohon keampunan Allah, dan setiap kita sepatutnya ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berkata aku bukanlah pelaku maksiat merupakan manusia yang paling menderhaka dan manusia yang paling jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berkata aku bukan orang yang buat dosa, aku bukan kaki buat dosa, ini sebenarnya orang yang paling jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana dia dah ada tanda-tanda kesombongan dalam diri dia. Sebab tu kita disuruh mengaku dosa-dosa kita. Kan? Sayyidul istighfar, penghulu bagi istighfar. Apa penghulu istighfar? Yang Nabi ajar kepada kita untuk kita baca. Siapa yang baca pagi, kemudian mati dia pada waktu pagi itu, masuk dia dalam syurga. Siapa yang baca waktu petang, kemudian mati dia pada waktu petang itu, masuk dia ke dalam syurga. Apa dia Sayyidul Istighfar? Jangan tinggal tuan-tuan semua, pagi petang. Sekurang-kurangnya sekali, lebih elok 3 kali. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Okey, yang tu saya tak terjemahlah ya. Tuan-tuan boleh tengok dalam buku. Apa kita kata kepada Allah Taala? Abu'u laka bi dhanbi. Aku mengaku kepada engkau ya Allah dengan dosa-dosaku. Kan? Aku mengaku ya Allah aku buat dosa. Sebab itu kita disuruh untuk mengaku dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi tuan-tuan semua begitu. Hasil daripada pelajaran yang ke-19, tanda Allah Ta'ala mencintai kita, Allah Ta'ala anugerahkan 2 perkara, iaitu anugerahkan hati yang lembut, boleh menangis kerana takutkan Allah. Yang kedua, Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, iaitu perasaan khusyuk, lebih-lebih lagi khusyuk di dalam ibadat, khususnya dalam sembahyang. Jadi itulah tanda dia. Jadi bila kita ada tanda itu, bukan nak suruh kita bangga, Alhamdulillah. Bukan nak suruh kita bangga, Allah Ta'ala cintakan aku. Kan? Kau Allah Ta'ala cintakan kau tak? Tak. Taklah pasal apa. Kau mana boleh menangis, kata dia. Kau tak khusyuk sembahyang. Aku Allah Ta'ala bagi khusyuk, malam-malam menangis. Satu baldi air bata. Tengok, tanda Allah Ta'ala cintakan aku. Bukan macam tu. Nak tahu tanda tu sebagai kita, orang kata, ada semangat lagi untuk menambahkan amalan, keseronokan lagi untuk menambahkan amalan dengan tanda-tanda itu. Itu ya tanda-tanda tu. Sebab itu kadang-kadang Allah Ta'ala bagi tanda-tanda Lailatul Qadar kepada setengah-setengah orang. Macam wali-wali Allah, tuan-tuan semua, dia nampak Lailatul Qadar. Dalam rupa yang bentuk yang macam-macam lah. Boleh jadi Allah Ta'ala bagi nampak air pokok tu sujud. Nampak kat dia seorang je lah. Orang lain tak nampak. Nampak air tu jadi beku. Sebagai tanda nak tunjukkan, dah jumpa, sebagai kegembiraan kepada orang tadi, dan juga sebagai semangat dan motivasi. Itu saja. Bukannya kalau kita tak nampak itu, kita tak dapat Lailatul Qadar. Sama juga dengan kes ni. Bukan makna kita tak dapat tanda-tanda ini, kita tak dicintai oleh Allah. Tetapi bila ada tanda ini, lagi lebih semangat, lagi lebih berkobar-kobar untuk menambahkan amalan kita. Baik, seterusnya tuan-tuan semua. Pelajaran yang ke-20, 2 pelajaran setiap malam kita baca. Daging para ulama beracun. Apa makna daging para ulama beracun? Iaitu ulama ni tuan-tuan semua, Allah Ta'ala letakkan satu benda yang mana Allah Ta'ala tak beri kepada orang lain. Satu benda mulia yang Allah Ta'ala beri kepada ulama ni, apa benda? Ilmu. Ilmu tu pula berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan dirinya, iaitu diri Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala bawa masukkan suatu perkara yang mulia. Kenapa perkara itu mulia? Kerana benda itu berkait dengan Allah Ta'ala. Dimasukkan ke dalam badan seorang manusia itu. Dengan ada benda itu, maka ulama ini menjadi mulia. Bukan maksum, menjadi mulia. Oleh kerana itu, bila kita bincang dalam kitab fiqh, apakah hukum mengumpat? Apakah hukum mengumpat? Ulama berbeza pendapat hukum mengumpat. Sebahagian ulama berpendapat mengumpat itu hukumnya dosa besar. Tetapi jumhur ulama berpendapat
ya, mazhab kita Imam Syafi'i, dalam mazhab kita, iaitu mengumpat itu hukumnya dosa kecil. Termasuk di dalam dosa kecil, bukan dosa besar. Bukan bermakna boleh mengumpat, tuan-tuan semua. Jangan silap faham. Kan tuan-tuan kata, boleh mengumpat apa ni? Dosa kecil. Dosa kecil pun dosa juga, wajib bertaubat. Cuma dari sudut dosa, peringkat dosa itu dia dosa kecil. Melainkan mengumpat pada dua golongan. Golongan yang pertama yang mengumpatnya menjadi dosa besar, iaitu mengumpat kepada alim ulama. Mana-mana alim ulama yang kita mengumpat dan kita mengata kat dia dan sebagainya, jadi dosa besar. Itu kena ingat tuan-tuan semua. Dia jadi dosa besar. Kita jangan kata, ada hak istimewa apa dia sampai kita tak boleh nak mengumpat. Itu pilihan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang pilih dan bagi ilmu kat dia. Dosa besar yang kedua, mengumpat kepada golongan kedua, itu hamalatul Quran, penghafal Quran. Dua ini sepakat ulama kata mengumpatnya adalah dosa besar. Selain daripada dua ini, jumhur kata mengumpat itu adalah dosa kecil. Jadi jangan main-main tuan-tuan semua dengan ulama. Daging mereka adalah beracun. Maksudnya kalau kita makan dagingnya, itu kita mengumpat dan mengata. Itu bahasanya, makan daging itu mengumpat dan mengata kepada para ulama ni, maka seolah-olah kita makan daging yang beracun. Kita yang mudarat, dia tak ada apa. Ramai tuan-tuan semua. Baik, sebelum saya baca, saya bawa kisah Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Nawawi ni ramai kenal, masyhur Imam Nawawi. Bagaimana tuan-tuan semua, daging ulama ni tuan-tuan semua beracun. Jadi Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, pada waktu itu dia ada raja nama dia Malik Zahir Baybaras. Jadi raja ini tuan-tuan semua, dia nak kutip harta dengan rakyat untuk digunakan dalam peperangan. Maka diminta fatwa daripada para ulama. Maka sebahagian, hampir semua ulama memberi fatwa boleh mengutip harta daripada rakyat untuk digunakan dalam peperangan. Kerana tujuannya tujuan untuk berperang. Jadi tiba-tiba raja tanya, ada lagi ke yang belum bagi? Belum turun tanda tangan mudah kan? Kata dia ada, Nawawi belum turun lagi. Lalu dipanggil Imam Nawawi. Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, itu nama penuh dia. Dipanggil Imam An-Nawawi, Imam Nawawi datang ke istana, lalu disuruhkan bagi fatwa. Kata Imam Nawawi, kata dia, tak apa. Kata dia, saya akan keluarkan fatwa sekiranya, saya akan keluarkan fatwa boleh kutip duit rakyat sekiranya sudah tidak ada lagi harta di dalam istana tuanku ini. Maksudnya hamba gundik-gundik tuanku dan sebagainya yang pakai gelang emas yang banyak mahal dan sebagainya, pakaian yang banyak-banyak itu dah mengeluarkan semua, dah dikeluarkan semua itu tadi, kan? Habis dah harta kat istana ni, barulah saya keluarkan fatwa boleh kutip harta rakyat. Lalu mendengar macam tu, raja marahlah. Naik angin dia, kan? Kritik aku dan sebagainya. Lalu kata Malik, dia kata apa? Buang negeri, keluarkan Nawawi ini daripada negeri aku. Jadi Imam Nawawi pun keluarlah daripada negerinya. Keluar daripada negerinya, tuan-tuan semua. Saya tengok keluarkan mana sejarah dia tu. Jadi keluar dia. Pasal raja suruh keluar dia. Tak berapa lama itu, tuan-tuan semua, Malik Zahir Baybaras ni dia rasa tak selesa kan. Ulama hebat ni dia buang. Dia begitu tuan-tuan semua. Kalau kita dengan ulama ni, kadang-kadang dia rasa sendiri. Allah Ta'ala campakkan perasaan tu dalam hati. Tak elok lah ni. Lalu dipanggil. Disuruh orang panggil Imam Nawawi balik. Apa kata Imam Nawawi? Aku tidak akan balik selagi Baybaras ada lagi di dalam Syria, dalam Syam pada waktu itu. Di Dimashq. Jadi kata Imam Nawawi tak akan balik. Lalu dengan keluar perkataan Imam Nawawi di mulut itu, tuan-tuan semua, tidak berapa lama selepas pada itu, sebulan ke lebih kurang macam tu, maka meninggallah raja. Meninggal raja, tuan-tuan semua. Ini dia orang Melayu panggil mulut masin. Ini ulama-ulama tuan-tuan semua, dia ada keberkatan dia. Dia ada haibah. Daging mereka ini, kita duk mengumpat, kita yang jadi masalah. Dia tidak ada masalah apa.
Gitu. Sebab tu kita kena jaga. Itu istilahnya daging ulama ini beracun. Jadi kata dia, ketika anda mahu berbalah dengan para ulama batin, iaitu orang yang berusaha bersungguh-sungguh memperbaiki hati mereka, maka berwaspadalah. Sesungguhnya kritikan anda terhadap mereka tidak sama dengan kritikan anda terhadap orang lain. Kita nak kritik ulama apa semua ni kena beradab. Ya, jaga elok-elok adab tu. Sebab kita nak kritik mereka ni tak sama dengan kritik orang lain. Tak sama dari segi hukum, tak sama dengan dari segi hukum dan juga dari segi masalah yang akan datang kepada kita lah kan. Hukum pun tak sama, dosa tadi pun tak sama, dan juga dia punya efek dia pun tak sama. Kritikan ini barangkali boleh menjadi sebab kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada anda. Jika anda ingin duduk bersama dengan para ulama pendidikan hati dan ihsan, atau yang dinamakan sebagai ahli sufi, maka berhati-hatilah daripada beradab buruk dengan mereka. Ada yang mengatakan bahawa daging para ulama itu beracun. Maka hendaklah anda berwaspada dan menjaga lidah daripada mengata perkara-perkara yang buruk kepada mereka. Bukan bermakna mereka ini maksum. Tak. Mereka ini sama juga macam kita, manusia. Tetapi pilihan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pilih, beri ilmu kepada mereka. Letakkan ilmu agama, ilmu yang berkaitan dengan Allah Ta'ala dalam jiwa mereka. Bukan semua orang boleh tuan-tuan semua. Sebab itu dalam ramai-ramai yang mengaji di pondok, kan? Contohnya, kalau satu pondok itu, satu generasi pak masuk pondok, bukannya semua keluar itu menjadi ulama belaka. Tak. Masuk pusat tahfiz Quran, hafal Quran, bukan semua masuk keluar jadi hafiz Quran belaka. Tak. Mungkin tak habis hafal Quran, dapat 1, 2, 3 juzuk. Mungkin dapat habis semua Quran, alhamdulillah. Dan yang dapat habis 30 juzuk Quran tu bukannya keluar akan jadi ulama semua. Dia gitu tuan-tuan semua. Jadi nak jadi ulama ni adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya belajar di sekolah agama tuan-tuan semua. Habis daripada sekolah agama. Bukan yang habis daripada sekolah agama itu akan mengambil semua jurusan agama belaka. Kan? Ada bila masuk universiti ambil bahagian ni ada jadi lawyer, ada jadi engineer, ada jadi itu. Okey. Bila dah yang ambil jurusan agama pun, bila habis universiti dan sebagainya, bukan keluar semua tu jadi ustaz. Bukan semua jadi ulama, bukan semua jadi ustaz, jadi tok guru dan sebagainya. Ada yang keluar jadi macam-macam, ada jadi businessman, ada yang jadi macam-macam lagi ya. Ada yang jadi polis. Ada yang jadi kapten kapal laut zaman saya belajar dulu ya. Ada yang polis, ada yang navy. Kan macam-macam lagi kan. Itu semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan semua begitulah, kena berhati-hati dengan para ulama insya-Allah. Baik, pada malam besok kita cuti tuan-tuan semua. Jumaat pun jangka cuti juga kuliah. Jadi esok Khamis, Jumaat cuti. Jadi nanti saya tulislah kat ni, cuma maklum kepada yang ada ni, Khamis Jumaat cuti insya-Allah. Jadi kita jumpa hari Isnin minggu depan insya-Allah. Jadi untuk minggu ni malam ni lah kuliah yang terakhir untuk minggu ni. Jadi insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan. Okey, insya-Allah. Cuma ada soalan dulu saya jawab dulu malam ni. Okey. Kita tengok siapa ada soalan. Siapa ni? Ustaz, doa masa Ramadan tu erti afu itu memohon supaya dosa kita itu dihapuskan dari catatan. Terus berbanding memohon keampunan. Biasa di mana catatan masih ada tetapi Allah Ta'ala ampunkan ke Ustaz. Ada ulama yang berpendapat macam tu. Ada yang ulama berdapat Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu an. Ini fa'fu tu maksudnya maafkan aku. Maknanya semua benda. Semua benda itu dimaafkan sehingga kan dihapuskan semua bukti-buktinya.
Bila dimaafkan tu. Dan ada ulama yang mengatakan kalimah maaf dengan ampun tu sama. Bila kita minta ampun tu pun sama juga. Allah Ta'ala hapuskan semua bukti. Allah Ta'ala hapuskan semua saksi-saksi. Maksudnya bila dia diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka saksi, bukti semua tak ada. Di akhirat besok-besok buku catatan buka pun dah tak ada. Di akhirat besok-besok tempat yang buat maksiat tu pun Allah Ta'ala lupakan semua. Tak ada saksi. Kalau tidak, tempat buat maksiat tu akan jadi saksi. Anggota badan akan jadi saksi. Dalam buku ada tulis. Itu masuk keampunan. Jadi ada yang kata berbeza dan ada yang kata benda itu tidak berbeza, benda sama. Okey. Masalah rabitah dengan guru. Masalah ni dia panjang sikit perbahasan rabitah dengan guru ini. Cuma rabitah dengan guru ini ketika berzikir adalah dibincangkan oleh ulama. Selain daripada berzikir, contoh semayang dan sebagainya, itu tak boleh rabitah. Semayang tidak ada rabitah. Semayang tu hanya kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi perbincangan masalah rabitah ini banyak dibincangkan oleh ulama-ulama tarikat lah. Khususnya ulama-ulama tasawuf dalam bab tarikat, khususnya tarikat Naqsyabandiyah. Jadi dia ada satu istilah nama dia rabitah. Jadi perbincangan tu panjang dan luas lah, luas. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Tetapi dalam semayang tidak adalah istilah rabitah itu. Yang adanya ialah kita khusyuk dan ingat kepada hadir bersama dengan hadir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Ketika melakukan ibadah, datang perasaan megah, Abang Hisham. Apa perlu kita buat? Adakah elok menghentikan ibadah atau teruskan ibadah kita? Baik. Megah, sombong dan sebagainya, itu penyakit yang datang dalam hati. Itu tuan-tuan semua satu bab. Sebelum kita nak tahu benda itu boleh diputuskan tak ibadat tadi, maka kita lihat dulu amal ibadat yang kita sedang buat itu. Kalau amal ibadat itu adalah amalan wajib, maka haram kita putuskan ibadat. Tak boleh putus tuan-tuan semua. Sebab benda itu, penyakit itu tuan-tuan semua, kalau kita berhenti, kita tak pasti bila kita semayang sekali lagi, katalah tengah semayang, datang perasaan sombong, ujub, riak dan sebagainya. Adakah kalau kita berhenti dan kita semayang sekali lagi, perasaan itu akan hilang? Sebab itu benda itu Allah Ta'ala tak suruh kita berhenti. Teruskan semayang. Sebab apa? Sebab memberhentikan ibadat yang wajib, iaitu yang fardu ain, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wala tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan amalan kamu. Lalu ulama kata amalan di sini dimaksudkan iaitu amalan fardu yang wajib-wajib. Jadi yang sunat tak termasuk di dalam kategori ini. Jadi amalan sunat boleh kita berhentikan. Bila-bila masa saja kita nak berhenti, tetapi hukumnya makruh. Jadi kalau datang riak megah tadi dalam ibadat sunat, memberhentikan adalah hukumnya makruh. Kalau dalam ibadat yang wajib, hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi tak payah kita berhentikan, terus. Dan mudah lepas pada semayang ke, lepas pada ibadat tu, kita minta ampun pada Allah Subhanahu Taala. Tu yang dibaca istighfar tu, astaghfirullahalazim. Lepas semayang fardu, lepas semayang sunat. Dia ingat formula dia, kaedah dia, mana-mana ibadat yang fardu ain haram memberhentikannya. Sama kita qada puasa juga. Qada puasa tu kan ibadat fardu ain. Tengah-tengah kita qada, kita berhenti ibadat tu. Tengah-tengah kita qada, kita berhenti. Tak boleh. Sebab ibadat puasa qada tu adalah puasa wajib. Rasa nak makan, kita berhenti makan. Kita makan. Itu tak boleh. Tapi kalau puasa sunat boleh. Puasa sunat boleh. Walaupun boleh, hukumnya makruh lah. Hukumnya makruh. Okey, insya-Allah.
Masalah zikir Allah, Allah, Allah. Jadi kita tengok dalam Quran, sabbihisma rabbikal a'la. Allah Ta'ala sebut, sabbihis, bertasbihlah. Berzikir, sabbihisma rabbikal a'la. Nama Tuhan kamu yang maha tinggi. Wadhkurisma rabbikal a'la. Dan sebutlah nama Tuhan kamu yang maha tinggi. Wadhkur, sebut nama Tuhan. Nama Tuhan kita apa? Allah. Jadi boleh, tak ada masalah sebut Allah, Allah, Allah. Dalam zikir Nabi SAW pun Nabi ada sebut dalam Hizib Nawawi, Imam Nawawi, wirid Imam Nawawi sebut Allah, 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 la usyriku bihi syai'a. Kan? Jadi zikir Allah, Allah, Allah ni pendek kata tidak ada apa masalah, boleh. Walaupun perbincangannya mana lebih afdal je. Ada ulama kata afdal la ilaha illallah lagi daripada Allah. Sebab Nabi sebut afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal ialah la ilaha illallah. Nabi sebut macam tu. Jadi ulama bincang, adakah Allah, 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 Allah dengan la ilaha illallah mana lebih afdal? Jadi ulama kata lebih afdal la ilaha illallah. Sebab ada hadis Nabi SAW. Jadi macam tu. Jadi boleh zikir Allah, Allah. Panjang dia punya, ulama dah bahas banyaklah kitab-kitab yang ditulis tuan-tuan semua. Cuma benda-benda macam ni dia timbul sentiasa. Dia timbul sentiasa. Jadi ala kulli hal, pendek ceritanya boleh sebut Allah, Allah. Antaranya dalil yang lain Nabi sebut apa benda? La taqumus sa'ah. Tidak akan berdirinya kiamat. Ini tidak akan berlaku kiamat. Hatta la yuqal. Sehingga tidak ada orang yang menyebut fil ardi, di muka bumi ini, Allah, 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 Allah. Gitu. Mana tak ada orang sebut Allah, Allah di muka bumi. Jadi mana menunjukkan boleh sebut Allah, Allah, Allah. Kan? Isunya mana lebih afdal je, itu je. Okey. Jadi gitu saja. Okey. Ihsan. Okey. Nanti huraian panjang nanti kita bincang masa makan durian lah Abang Mi. Abang Fahmi. Nanti kita makan durian Musang King boleh panjang sikit. Okey, insya-Allah. Jadi masa pun tak banyak dah malam ni. Soalan saya semalam. Samsul Nizam semalam dia tanya, ada India curi bunga dia buat semayang, apa hukum dia? Hukum dia berdosa lah India tu. Kita tak ada apa sebab dia curi, bukan terkait dengan apa kita. Kan? Ada orang India curi bunga kita buat semayang. Kalau kita bagi itu lain. Kan? Kalau kita bagi itu, kita tolong dia dalam buat ibadat, itu hukum haram. Sebab Allah Ta'ala kata, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Menolonglah kamu di atas perkara kebaikan dan takwa, jangan kamu tolong-menolong di atas perkara dosa dan juga alal ismi wal udwan, dan permusuhan. Dia minta baik, kalau kita tahu dia guna untuk buat ibadat tu tak boleh bagi. Semula bukan curi, dia minta. Minta, ingat curi, silap salah. Kalau dia minta, kita tak boleh bagi. Sebab dia masuk dalam membantu. Melainkan dia minta, dia tak bagi tahu. Dia kata, makcik saya mau bunga ini. Dia tak cakap apa, kita tak tahu. Dan tak wajib pun kita tanya. Kita bagi. Tak apa lah. Tu. Okey. Kalau kita tahu, makcik bagi bunga ini, saya mau buat semayang lah, kata dia. Saya mau buat semayang. Itu tak boleh lah. Kita kena buat alasan macam-macam lah. Tak boleh lah dia katakan. Saya gini, tak apa, menipu pun tak apa. Kalau tak boleh cakap terang, kita berbohong pada waktu tu tak kira tak berdosa lah. Tak boleh lah kalau dah dipetik ni tak tumbuh lagi dan sebagainya. Gitu. Pandai-pandai lah kita adjust. Okey, insya-Allah. Jadi kalau kita bagi apa saja perkara yang kita beri untuk membantu perbuatan maksiat, maka dikira sebagai berdosa, melainkan kita terpaksa. Terpaksa tu lain cerita lah.
Kalau tak terpaksa tu tak boleh. Jadi kena bertaubat. Apa ni? Aurora Abdullah, bolehkah menyimpan dendam? Tak boleh berdendam. Kita dah belajar pada kuliah sebelum ni, menyimpan dendam adalah suatu benda yang dosa. Lagi pula dia bukan berdosa, dia menyusahkan kita pula. Kita dah fikir je sampai bila kita nak bilakah waktu yang kita boleh hentam dia, bilakah waktu kita boleh balas dendam kat dia. Itulah waktu. Jadi kita sakit lah. Orang yang berdendam ni sebenarnya orang yang sakit. Dia tak boleh nak release, tak boleh nak tenang hidup dia. Tiap-tiap hari dia berfikir masalah orang. Jadi sama juga dengan orang yang berdengki. Dia ada orang yang sakit. Sebab apa? Sebab tiap-tiap hari dia fikir masalah orang. Macam mana bila orang tu nak bankrupt, bila orang tu nak dibuang kerja, bila orang tu nak rugi, bila orang tu nak porak beranda hidup dia, kan. Jadi hari-hari duk fikir masalah orang. Jadi tidak ada orang yang zalim, tetapi hidup dia seperti orang yang dizalimi, melainkan orang yang berdengki dan orang yang berdendam ni. Dia ni menzalimi orang, tapi hidup dia seolah-olah macam dizalimi. Parahnya. Sebab apa? Sebab tiap-tiap hari duk fikir je. Jadi sampai nak makan tak lalu, nak minum tak lalu, duk fikir nak menyusahkan orang. Okey. Okey, Dr. Azilina, saya join makan durian sekali ya, insya-Allah. Bila makan durian ni join ya, nanti kita tunggu. Bolehkah ada perasaan dalam hati moga murah rezeki waktu nak dirikan solat duha? Tak ada masalah. Cuma dia masuk dalam ikhlas yang paling rendah. Ikhlas. Kita nak minta rezeki tu daripada siapa? Daripada Allah. Boleh. Tapi dia masuk dalam ikhlas yang paling rendah. Ikhlas ni dia ada 3 peringkat. Jadi ikhlas yang paling rendah tu, kita buat satu ibadah, nak minta sesuatu daripada Allah Ta'ala. Baca surah Waqi'ah. Pasal apa baca surah Waqi'ah? Sebab nak kaya. Boleh, tak ada masalah. Memang Nabi sebut pun, siapa baca surah Waqi'ah itu tidak akan miskin. Kita baca untuk itu. Itu tak ada masalah. Cuma ulama' yang membincangkan bab ikhlas ni, dia kata dia duduk peringkat bawah. Dia duduk peringkat bawah. Jadi yang peringkat tinggi sekali itu kita buat tu tidak ada yang lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Itu hak paling tinggi sekali. Tetapi tak ada masalah, tetap masuk dalam, dia termasuk di dalam bab ikhlas lagi. Sebab tu ada hadis yang menceritakan fadilah itu, kelebihan ni. Ada ulama yang tak peduli kepada benda tu. Yang dia pedulinya adalah, aku ni hamba, aku mesti buat. Dapat pahala ke tak dapat pahala, dapat benda ni ke, dia tak nampak benda tu semua. Dia nampak diri ni ada hamba, dia kena buat amal ibadat. Diri dia adalah hamba, dia kena laksanakan benda tu. Jadi boleh, tak ada masalah. Cuma duduk di bahagian bawah lagi lah. Ramai pula nak join makan durian ni. Okey, insya-Allah. Nanti kita bincang lain kali lah. Baik, setakat ini dahulu, insya-Allah mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ampun maaf kalau ada salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Tuan-tuan semua, terguris perasaan tuan-tuan yang mendengar pada malam ni. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita jumpa Isnin depan. Isnin depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.